Salam sejahtera dan selamat kembali dari bercuti. Hari ini kita akan meneruskan lagi subtopik 5.5 yang bertajuk variasi. Berdasarkan slide tadi, cikgu percaya pelajar-pelajar semua sudah boleh meneka ataupun memahami apakah yang dimaksudkan oleh variasi. Variasi ini ialah perbezaan ciri antara individu daripada spesies yang sama. Sebagai contoh, gambar yang disertakan di sini. Kamu boleh lihat, walaupun mereka semua adalah berasal daripada spesies manusia, masing-masing mempunyai perbezaan dan masing-masing mempunyai ciri yang tersendiri. Itulah yang dimaksudkan oleh variasi. Variasi terbahagi kepada dua, yaitu variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Kita tengok dulu apa yang dimaksudkan oleh variasi selanjar. Ciri yang pertama, variasi selanjar ini adalah perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas antara individu. Sebagai contoh, tinggi seseorang, berat, warna kulit, kepintarannya, panjang tapak kaki, dan banyak lagi. Untuk lebih mudah kamu memahami, cikgu bagi contoh begini ya. Mungkin terdapat individu yang berketinggian 160 cm. Ada juga individu yang berketinggian 150 cm. Ada yang 155, ada yang 140, dan ada yang 130. Maknanya di sini, setiap orang mempunyai ketinggian yang berbeza-beza. Dan setiap ukuran ketinggian itu pasti akan ada individu yang mempunyai ketinggian seperti itu. Dan sukar untuk kita membezakan kerana ianya adalah ciri yang sukar dibezakan. Itu adalah maksud variasi selanjar. Sama juga case-nya dengan warna kulit. Ada orang berkulit gelap, ada orang berkulit cerah, ada juga orang yang berkulit sederhana cerah. Ada juga orang yang berkulit terlalu gelap. Macam-macam kulit ada. Ya, jadi itu adalah contoh variasi selanjar yang mana perbezaannya adalah tidak ketara dan tidak jelas antara individu. Ciri yang kedua bagi variasi selanjar ialah ianya bersifat kuantitatif. Kita boleh lihat menerusi graf ini. Oke, graf macam gini selalu ditanya dalam exam. Jadi bila ditanya apakah bentuk graf variasi selanjar, kamu kena tahu ini adalah bentuk graf variasi selanjar. Grafnya berbentuk lengkung dan taburannya adalah taburan normal, ya, ingat itu. Kuantitatif dan bentuk grafnya adalah lengkung taburan normal. Ciri yang seterusnya bagi variasi selanjar ialah variasi selanjar ini ditentukan oleh genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Dengan kata lain, variasi selanjar ini bergantung kepada genetik dan juga faktor persekitaran. Kita ambil satu contoh. Oke, seorang budak di sini ya, dia dilahirkan bergenetik kulit coklat. Ya, dia lahir mewarisi warna kulit ibu bapanya yang warna coklat, cerah-cerah sedikit macam ini. Oke. Akan tetapi, apa akan berlaku sekiranya dia tinggal dan membesar di kawasan yang panas? Nah, persekitarannya panas, kuat matahari. Lama-kelamaan kulitnya akan berubah menjadi gelap. Nah, itu maksudnya dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Oke. Sekiranya dia tinggal pula di kawasan yang sejuk ataupun salji, silap-silap mungkin kulitnya akan menjadi semakin cerah. Maknanya persekitaran yang sejuk tadi akan mengubah warna kulitnya daripada coklat muda kepada cerah. Oke, itu maksudnya apabila faktor persekitaran mempengaruhi variasi. Oke, cikgu ambil lagi satu contoh, pemakanan. Oke, bayangkan budak tadi, dia berasal daripada keluarga yang miskin, kurang makanannya. Sudah tentu bentuk badannya tadi akan menjadi kurus. Tapi apa akan berlaku sekiranya dia tinggal di rumah orang-orang kaya, keluarga yang kaya? Sudah pasti makanannya banyak dan badannya boleh mengembang dengan jayanya. Itu adalah satu contoh lagi bagaimana persekitaran boleh mengubah ciri-ciri budak tadi daripada kurus sama ada kurus ataupun gemuk. Seterusnya kita beralih kepada variasi tak selanjar. Apa maksudnya? Variasi tak selanjar bermaksud perbezaan yang ketara atau sangat jelas antara individu. Oke, beza dengan yang tadi ya. Kalau selanjar dia
perbezaannya tak ketara. Tapi kalau variasi tak selanjar nih, perbezaannya sangat ketara. Oke, contohnya di sini, kebolehan menggulung lidah, jenis cap jari, jenis cuping telinga, dan jenis kumpulan darah. Oke, ini adalah satu contoh variasi tak selanjar yang paling senang. Dia, lidah manusia ini sama ada kita boleh gulung ataupun tak boleh gulung. Itu aja, antara dua itu aja. Itu maksudnya tak selanjar. Contoh yang kedua, cuping telinga kamu. Cuping telinga ini hanya ada dua jenis sahaja, sama ada yang ada lekapan ataupun tiada lekapan, tiada cuping ataupun ada cuping. Antara dua itu saja telinga manusia, tiada lain. Ataupun jenis cap ibu jari kamu, ya. Ada orang cap jarinya berbentuk lengkung, sepusar, komposit ataupun gelung. Seterusnya bentuk graf bagi variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar ini bersifat kualitatif, berbeza dengan variasi selanjar yang bersifat kuantitatif. Bentuk grafnya pula adalah diskrit, asal eja di sana ya, diskrit, ataupun dia lebih mudah digambarkan dengan carta bar. Jadi cikgu mau pelajar-pelajar semua ingat bentuk graf bagi variasi tak selanjar. Sama juga dengan variasi selanjar tadi, kamu kena ingat bentuk grafnya karena kerap ditanya dalam exam. Oke, variasi tak selanjar ini dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Tiada gangguan ataupun tiada pengaruh daripada faktor persekitaran. Maksudnya, apa yang kita terima daripada ibu bapa kita, ianya tidak akan berubah sampai bila-bila. Tidak kiralah kita tinggal di tempat panas kah, sejuk kah, banjir kah, apa-apa kah, yang penting ianya tidak berubah. Contoh paling senang, kamu punya bentuk telinga. Kalau telinga kamu bercuping, sampai kiamat pun dia tetap bercuping, tidak kira kamu pergi mana. Sebab ianya tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Oke, seterusnya kita beralih kepada faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Sudah cikgu terangkan tadi kan? Dua saja faktor, yaitu faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Bagaimana faktor genetik boleh mempengaruhi variasi? Yang pertama sekali, melalui proses pindah silang. Masih ingat pindah silang? Harap-harap masih ingat. Ianya berlaku semasa proses meiosis. Nah, boleh rujuk baliklah kalau lupa. Oke, pindah silang ini adalah sebab utama mengapa berlakunya perbezaan ciri antara semua makhluk di dunia ini. Tanpa pindah silang, kita mungkin akan mempunyai ciri yang 100% sama dengan induk kita. Oke, faktor yang kedua pula. Penyusunan kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Di dalam nukleus kita, kromosom ini tersusun secara bebas. Jadi, susunan-susunan yang berlainan itu mungkin akan menghasilkan ciri-ciri yang berlainan apabila kromosom tadi terbelah. Faktor genetik yang ketiga pula ialah persenyawaan secara rawa antara gamet jantan dan gamet betina. Mungkin kamu sudah tahu kan, sperma yang berjuta-juta itu apabila memasuki sistem pembiakan wanita, hanya ada satu saja sperma yang akan bersenyawa dengan ovum. Dan sperma itu adalah sperma yang kita tidak tahu, rawa. Ya, dan setiap sperma itu mempunyai maklumat genetik yang berbeza. Ya, jadi persenyawaan berlaku secara rawa dan ini akan menyebabkan berlakunya variasi. Faktor seterusnya pula ialah persekitaran. Nah, ini senang sikitlah, faktor persekitaran ini ada banyak. pH contohnya, pH ini khusus untuk tumbuh-tumbuhan. Apabila sesuatu pokok tumbuh di tanah yang beresid ataupun tanah yang beralkali, mungkin dia akan tumbuh dengan ciri-ciri berbeza. Mungkin daunnya warna lain, mungkin bunganya warna lain. Nah, itu maksud pH ya, faktor persekitaran disebabkan oleh pH. Kemudian cahaya matahari. Dan tadilah kalau kamu tinggal di tempat yang panas, kamu akan berkulit gelap. Oke, kemudian suhu. Sama juga lah, kawasan panas, kawasan sejuk. Air, iklim, dan juga pemakanan. Ini semua adalah faktor-faktor persekitaran yang boleh menyebabkan variasi ataupun perbezaan ciri antara spesies. Oke, sebelum kita akhiri penerangan ringkas hari ini, cikgu akan ulang semula. Apakah perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar? Yang pertama sekali, variasi selanjar mempunyai perbezaan yang tidak jelas dan tidak ketara antara individu. Manakala variasi tak selanjar mempunyai perbezaan yang ketara dan sangat jelas. Variasi selanjar bersifat kuantitatif, manakala variasi tak selanjar bersifat kualitatif. Oke, yang ketiga, bentuk grafnya. Cikgu ulang sekali lagi ya. Kalau graf variasi selanjar, ianya diwakili dengan graf-graf garis lengkung ataupun taburan normal. Manakala variasi tak selanjar diwakili oleh graf diskrit ataupun carta bar. Yang keempat,
Variasi selanjar ini dipengaruhi oleh dua, yaitu faktor genetik dan faktor persekitaran. Manakala variasi tak selanjar hanya dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Dan yang terakhir, ini ada contoh-contohnya lah, kamu kena tahu juga. Ya, variasi selanjar ini ada banyak, contohnya berat badan, ketinggian, kadar denyutan jantung, dan banyak lagi. Variasi tak selanjar pun banyak juga contoh. Ya, contohnya di sini kumpulan darah, kebolehan menggulung lidah, jenis cap jari, lekapan telinga, dan banyak lagi. Kamu boleh baca dan kamu boleh pahamkan lagi. Oke, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu paham penjelasan yang ringkas ini. Selepas ini tolong laksanakan tugasan yang cikgu beri, dan sekiranya ada masalah boleh berhubung dengan cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.